أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Abul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Cara bertaubat yang pertama ialah memisahkan diri dari orang-orang yang berbuat jahat, kerana mereka akan mendorongnya mengingkari tujuan ini dan akan menyebabkannya ragu terhadap kelurusan niatnya yang teguh itu. Dan ini tidak akan lenyap kecuali dibentengi keteguhan dalam bersyahadah yang meningkatkan kerinduannya kepada taubat dan dibentengi kehendak-kehendak yang mendorongnya melaksanakan ketetapan hatinya, yang darinya dia memperkuat rasa takut dan harapnya. Selanjutnya, tindakan-tindakan tercela yang membentuk simpul bebalan dalam hatinya akan longgar. Dia akan menghentikan perbuatan-perbuatan yang tercela, dan penguasaan diri akan terjaga dari menuruti hawa nafsu. Kemudian dia harus segera meninggalkan dosanya dan tetapnya hati untuk tidak kembali kepada dosa-dosa yang serupa di masa akan datang. Apabila dia terus bertindak sesuai dengan tujuan yang selaras dengan kehendaknya, ini berarti bahawa dia telah dianugerahi rasa aman yang sebenarnya. Apabila sekali waktu taubat meredup dan keinginannya mendorongnya melakukan kembali dosa-dosa, satu hal yang mungkin seringkali terjadi, kita harus tetap berharap orang seperti itu akan bertaubat lagi. Kerana Allah berfirman, likulli ajalin kitab, bagi tiap-tiap masa ada ketentuannya. Suratul Ra'du, surah yang ke-13 ayat 38. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, saya seringkali mengunjungi majlis seorang pendakwah lantaran kata-katanya meninggalkan kesan di hati saya. Tetapi ketika saya pulang, kata-katanya lenyap dari hati saya. Oleh sebab itu saya kembali untuk kedua kalinya. Pada kali yang kedua ini, kata-katanya meninggalkan bekas di hati saya sampai saya tiba di rumahnya. Selanjutnya saya tidak melakukan tindakan-tindakan dosa lagi, dan saya berharap berjalan mantap di jalan yang ditunjukkannya. Yahya bin Mu'az memberikan penjelasan atas kisah ini dengan mengatakan, seekor burung pipik telah menangkap seekor burung bangau. Dengan burung pipik yang dimaksudkan adalah mubalir itu, pendakwah itu, dan burung bangau Abu Sulaiman Ad-Darani sendiri. Abu Hafs Al-Haddad mengatakan, saya meninggalkan suatu perbuatan tercela, lalu kembali kepadanya. Kemudian perbuatan itu meninggalkan saya, dan sesudah itu saya tidak kembali kepadanya. Abu Amri Ibnu Nujaib pada awal perjalanan kerohaniannya seringkali mengunjungi majlis Abu Uthman. Kata-kata Abu Uthman meninggalkan kesan di dalam hatinya. Lalu dia bertaubat. Selanjutnya dia mendapat ujian. Dia meninggalkan Abu Uthman dan tidak menghadiri majlisnya lagi. Pada suatu hari ketika Abu Uthman bertemu dengannya, Abu Amri berpaling dan menempuh di jalan yang lain. Abu Uthman mengikutinya
berjalang di belakangnya, lalu meletakkan tangannya di atas bahu Abu Amri dan mengatakan, anakku, jangan menjadi sahabat orang yang tidak mencintaimu, kecuali dia seorang yang bersih dari dosa. Hanya Abu Uthman yang mahu membantumu dalam keadaanmu sekarang ini. Selanjutnya Abu Amri bertaubat dan kembali sebagai murid yang setia. Syekh Abu Ali Daqqaq, semoga Allah merahmatinya, mengatakan, salah seorang murid bertaubat kemudian menerima ujian. Dia bertanya-tanya dalam hati, jika saya bertaubat, bagaimana keadaan saya nanti? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah kita jelaskan sebelum ini kelebihan beristighfar dan kewajiban kita bertaubat. Setiap orang beriman wajib bertaubat, sama ada daripada dosa kecilnya ataupun dosa besarnya. Bukan jalan untuk menuju kepada Allah. Tidak mungkin berlaku secara teratur, berlaku secara licin tanpa kita melalui beberapa proses yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sebenar. Yang para ulama menyebut proses pertama yang perlu dilakukan oleh semua manusia yang nak dekat dengan Allah, yang disebut sebagai proses takhliyah. Takhliyah yakni proses pengosongan, bersihkan diri. Proses ini bermula dengan membersihkan diri dari dosa dengan bertaubat kepada Allah, dan membersihkan diri daripada segala sifat-sifat mazmumah, sifat yang tidak baik, tercela, dan membersihkan diri daripada semua perangai-perangai yang melambatkan, yang menghalang daripada keinginan, keazaman, kecintaan untuk mentaati Allah Ta'ala. Antara proses takhliyah, yakni pengosongan paling utama, ialah taubat kepada Allah. Bagaimana wajib kita bertaubat daripada segala dosa, kecil ataupun besar. Dan pada perbuatan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yawmin 70 marratan." Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari 70 kali. Maka taubat menjadi suatu akhlak utama orang-orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah. Sama ada dia menyedari dosa yang dilakukan ataupun tidak. Kerana dosa kadang-kala didatang dengan sifat yang begitu seni. Kadang-kala didatang dengan sifat yang kasar. Kadang-kala kita nampak dosa mencuri, merompak, menyamun, riba, dosa-dosa besar ini. Tapi ada sebahagian dosa kita tak dapat kesan. Sebagaimana halusnya virus, sebagaimana halusnya bakteria, dia datang lalu merosakkan diri kita. Maka dosa-dosa yang kecil ini, yang tidak kelihatan ini, yang paling bahaya sebenarnya. Kerana kalau dosa-dosa besar ada pemantaunya, orang nampak. Tapi bila mana pergi kepada dosa yang begitu kecil ini tapi merosakkan, maka ia hanya dapat dilihat oleh pakar-pakarnya, dilihat oleh ahli-ahlinya yang mengesan kesan dosa ini pada perangai dan perbuatan. Jadi perkara yang perlu kita tekuni bersama, apakah yang menghalang kita bertaubat? Yang menghalang kita bertaubat ataupun cara bertaubat yang sempurna ialah mesti kita lari daripada kawang yang jahat. Mujanabatul asyraq, lari daripada kawang yang jahat, kawang yang tidak membantu, yang tidak mendorong kita meneruskan taubat kita. Bahkan kawan ini boleh mematikan azam kita, kesungguhan kita. Sebab itu kata ulama, kenapa aku tinggalkan persahabatan? Kerana kawan-kawanku ini aku pernah mengajak mereka untuk zuhud, untuk menjadi baik, dan mereka tidak mahu melakukannya. Lalu aku berkata kepada mereka, kalau kamu tidak mahu jadi baik, tolong aku jadi baik. Tolong aku jadi baik. Lalu mereka tetap tidak mahu melakukannya. Tadi aku suruh mereka buat baik, mereka tak nak. Artinya bagaimana para ulama nak nilai seorang kawan yang baik? Kerana bila kawan tak baik, dia mesti ada beberapa sifat.
Yang perlu kita tahu, dia kita sebut kawan jahat ni kawan macam mana. Bukan jahat dengan gambaran kasar kita lihat mencuri, merompak macam maksiat-maksiat yang jelas kelihatan, yang menyalahi undang-undang atau sebagainya. Tapi kita nak kenal kawan ni jahat atau tak jahat, ada beberapa perkara. Yang pertama, kata ulama, pada pengalaman ulama ini sendiri, aku mengajak mereka untuk jadi baik, lalu mereka tidak mau jadi baik. Aku suruh. Kemudian yang kedua, aku minta mereka, tak apalah kamu tak nak jadi baik, kamu tolong aku jadi baik, bantu aku jadi baik. Lalu mereka tetap ingkar, tidak mau. Lalu aku kata, baiklah, kalau kamu tidak mau jadi baik dan tidak mau membantu aku jadi baik, kamu hendaklah redha dengan kebaikan aku buat. Kamu kena suka. Artinya kamu like. Macam tu lah, kalau zaman sekarang kita like. Kamu kalau aku buat baik, kamu suka. Tak apalah kamu tak nak buat, tak apa. Tak nak tolong aku pun tak apa. Tapi kamu suka aku buat baik. Tapi mereka tetap tak suka. Lalu aku berkata, tak apalah kalau kamu tak suka. Tapi jangan kamu halang aku buat baik. Jangan kamu halang. Ternyata mereka memang menghalangku. Menunjukkan sifat yang tak berapa mesra bila aku buat baik. Seperti menghalangku. Lalu aku katakan, kalau begitu, jangan kamu halang aku, jangan kamu jauhkan aku daripada mendapat redha Allah. Tiba-tiba mereka melakukan sesuatu yang menjadikan aku tak dapat redha Allah. Yang ni mereka buat untuk menghalang aku. Tuan-tuan lihat 5 sifat ini. Yang ternyata kelima sifat ini untuk kita menilai dan mengukur apakah kawan kita baik atau tidak. Pertama, tuan-tuan suruh dia buat baik dulu. Ternyata bila kita suruh dia buat baik, dia tak boleh buat baik. Dia tak nak buat baik. Jomlah kita ke masjid, jomlah kita ke surau, jomlah kita ke majlis ilmu, tak nak pergi. Maka kita tahu dia ada satu sifat yang tidak sesuai untuk kita meneruskan persahabatan dengannya kalau kita benar-benar nak kembali jalan Allah. Kalau kita benar-benar nak taubat. Yang kedua, saya katakan tadi bahawa kita minta dia tolong kita. Boleh tak tolong hantar saya? Baiklah, awak tak nak pergi tak apa, awak hantar saya. Macam kita suami isteri sebagai contoh. Isteri ajak, bang jom pergi kuliah, tak nak. Saya tak nak pergi kuliah. Baik, kalau abang tak nak pergi kuliah, boleh tak abang hantar saya? Hantar pun tak nak. Kita tahu ni kawan tak baik ni. Minta hantar pun tak nak. Dan yang ketiga, kita katakan, baik kalau macam tu, kalau saya buat baik, kamu kena suka je. Redha. Dengan kata lain, tunjukkan bahawa kamu kata, bagus dia baik, dia orang baik. Macam tu. Pun tak akan buat. Kalau macam tu, jangan larang aku. Jangan halang aku. Jangan tunjuk kamu macam tak suka. Pun mereka sama. Mereka menghalang. Dan sampai peringkat, bila kata-kata ginilah, kalau macam tu, apa pun jangan kamu cuba buat apa-apa sahaja yang boleh menyebabkan Allah tidak redha aku. Lalu mereka berusaha mengajak kita buat sesuatu yang Allah tidak redha. Maka kerana itu, tuan-tuan, kita namakan ia kawan tidak baik. Kalau kita meneruskannya, kita tidak mampu bertaubat. Kalaupun kita bertaubat, kita tak akan kuat mempertahankan taubat. Dan ini isu pertama. Bahkan kata ulama, tidak akan benar taubat seseorang sehingga dia meninggalkan kawan yang jahat. Tak akan benar. Taubat kita tak akan benar. Taubat kawan kita tak akan benar sehingga dia sanggup tinggal kawan jahat. Artinya kalau kita melihat seorang yang bertaubat, kita tanya, sekarang kawan dengan siapa ya? Kawan lama lagi. Maka kita rasa sedikit kecewa bahawa kamu tidak mampu melalui ataupun meneruskan jalan ini. Kalau dia kata, tak, saya dah tak kawan, saya dah tinggal, nombor telefon pun saya dah tak ada. Memang dah tak pergilah tempat dia orang semua. Saya sedang mencari kawan baru. Maka kita tahu dia sedang menyusun langkahnya dengan betul. Ini syarat utama dalam taubat. Meninggalkan kawan-kawan yang jahat. Kerana apa? Kerana inilah musibah pertama dalam taubat. Yang seterusnya kata ulama, bila mana kita nak taubat, dia akan berlaku flip float ni. Ataupun kita katakan kejap okey, kejap tak okey. Maka simpulkan kekuatan keazaman. Cari jalan-jalan bagaimana mampu kita menolak hawa nafsu kita. Mampu kita membentengi diri kita. Untuk terus melalui taubat ini dengan bersungguh-sungguh. Dia macam kita tengok mula-mula semangat nak jogging. Tengok jogging 2 km. Boleh ni. Semangat. Pakaian dah betul. Masuk dalam kelompok dah betul. Semua orang nak berlari.
Dia berlari 200 meter, dia pun pernah, jauh nampak 2 kilometer ni. Dia pun mula jalan. Lepas dia jalan, dia pun duduk. Macam penat. Lepas tu dia patah balik. Padahal dia patah balik itu lebih jauh daripada dekat nak sampai. Dia lagi 300 meter nak sampai. Tak apalah jauh dia rasa. Dia patah balik. Lagi jauh daripada apa yang berada di hadapannya. Maka dia gagal. Sebab itu tuan-tuan, dia seorang nak taubat, dia kena bulatkan tekad, kuatkan azam, benteng diri dia daripada kehendak diri hawa nafsunya yang ingin kembali kepada, seolah-olah tuan-tuan bila kembali pada zaman silam, dia kembali menjadi aman. Tapi aman dalam huru hara. Aman cuma rasanya. Macam susah lah nak jadi baik, macam susah lah nak taubat, nak tinggal semua benda. Patah baliklah. Di situlah kerosakan dia. Dan perkara yang seterusnya ialah, tuan-tuan, sehebat mana pun kita taubat, dia akan ada waktu futur, waktu lemah. Kita sehebat mana pun kita ibadat, ada waktu lemah ibadat. Orang yang rajin kuliah, dia ada waktu lemah dia. Dia mesti ada waktu lemah. Sebab saya kuliah rajin, tapi semenjak ni ustaz, macam malas sikit. Dulu dengar kuliah ustaz semangat, ambil pen catat. Sekarang ustaz pen pun tak ada, tinggal buku je. Lepas tu buku pun tak ada ustaz. Saya dah slow sikit, makin slow. Saya cuma dengar. Lepas tu jauh sikit saya dengar kat dapur je ustaz. Telefon tu letak depan ruang tamu, saya dengar kat dapur. Sayuk-sayuk suara ustaz. Cuma dengar lah, faham tak faham nombor 10 letak. Lama-lama sekali-sekala lah ustaz, kita selang-seli kuliah, selang-seli hiburan. Kemudian dia mula hilang. Tuan-tuan, ini berlaku pada semua. Ini disebut sebagai fatrah futur. Futur lemah. Sebab itu kata para ulama, kita punya diri ini ataupun nafsu kita ini ada waktu iqbal wa idbar. Waktu kita semangat ke depan dan waktu kita mundur ke belakang. Waktu kita semangat, guna betul-betul. Tengah semangat, buat elok-elok. Kerana akan datang waktu kita berpaling. Waktu redup. Yang rajin qiyam mulai. Dulu rajin qiyam bulan Ramadan pukul 3.30 bangun. Bila dah tak Ramadan 6.30 bangun. Dia kira qiyam mulai qadha. Makin rendah. Inilah ibadat. Lepas je puasa 6, dia tak minat lagi nak puasa. Tak ada dah puasa-puasa. Kalau ada pula tahun depan pula. Maka dia makin redup. Tuan-tuan, bila redup macam ni, macam mana nak buat? Bila futur, ia bukan sekadar pengalaman kita orang awam, ia juga pengalaman ulama'. Ulama' pun kena juga penyakit ni. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama' sufi yang hebat. Bila beliau menyebut, yang meninggal tahun 215 Hijriah, saya seringkali hadir ke majlis kuliah. Walaupun dia alim, dia duduk lagi kuliah. Duduk dengar, dan pengkuliah ini ialah yang disebut sebagai Al-Qas. Al-Qas atau Qassas, dia ni jenis kita katakan kuliah motivasi. Jadi kuliah motivasi. Bukan cerita buat hukum hakam, tidak. Tapi lebih pada bercerita tentang perkara yang membangkitkan semangat untuk dekat dengan Allah. Lalu kata Abu Sulaiman Darani, duduk semangat. Bila aku balik rumah, kesan semangat tadi hilang. Tak ada. Tak jadi ni. Esok dia pergi lagi. Dengar. Kembali semangat. Kemudian dia balik. Hilang balik. Kemudian dia kata, tak jadi. Pergi lagi kali ketiga. Pergi kali ketiga. Dan dia dengar sekali lagi. Yang meninggalkan kesan pada dirinya. Maka ketika itulah dia mula nekat sungguh-sungguh untuk mengikuti setiap kata-kata pendakwah tadi. Dan dia berjaya untuk mengatasi hawa nafsunya. Abu Sulaiman Darani dicerita bukan maksiat ni dosa macam orang lain. Artinya bagi mereka ahli sufi, kelalaian mengingati Allah itu ialah satu dosa dan satu kesalahan. Bila kita diceritakan tentang orang yang sentiasa menyebut nama Allah, yang sentiasa berzikir, sentiasa solat, akhirnya bila kita nak baik, kita lihat kalau kita tak buat macam dia, kita salah. Kita dengar sahabat-sahabat bangun qiyam mulai. Bila kita tak buat qiyam, kita rasa macam salah.
Walau ia bukan dosa. Tapi demikian bila orang semakin dekat dengan Allah, walaupun ia bukanlah kesalahan bersifat dosa, dia anggap ia kesalahan. Dan dia anggap dia mengikut hawa nafsu. Maka Abu Sulaiman Darani kata, akhirnya aku berjaya. Jadi apa kesimpulan? Kesimpulan kadang-kadang dalam kebaikan kita ada redup dia. Maka bagaimana cara menangani kereduban ibadat? Futur lemah semangat dalam ibadat, mujahadah. Lawang juga. Contoh macam mana pun kita tak suka, lawan juga. Ada ubat lain tak Ustaz? Tak ada, itu je. Lawan. Kita kalau malas, kalau kita suri rumah lah. Kerjanya masak, malas dah masak. Macam mana nak suruh rajin? Lawan juga. Sampai rajin. Kita suami, malasnya nak cari rezeki. Tiap-tiap hari kena keluar cari rezeki. Datang rasa malas. Macam mana nak tangani? Lawan juga. Pergi keluar juga. Kita nak belajar. Ada hari malas. Macam mana? Buka juga, belajar juga. Datang juga. Start kereta, pergi surau, pergi masjid, pergi madrasah, duduk majlis ilmu. Ni malas ni, buka juga. Walaupun malas ni. Ni rasa macam data tak cukup je ni. Tak apa, buka juga. Biar nanti bila ditanya, kemana perginya wang kamu, kemana perginya kekayaan kamu, kita akan menjawab semuanya dalam mentaati Allah. Jadi, lawan kepada kereduban ibadat mujahadah. Dan ini yang Allah sebut dalam Quran. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan tunjukkan jalan keluarnya. Dan sesungguhnya Allah cinta sentiasa bersama orang yang buat baik. Maknanya tuan-tuan, jangan berhenti buat baik. Walau waktunya kita bosan, walau waktunya kita tak nak, kita akan push diri kita sendiri. Baik, ini cerita pertama. Cerita kedua, kata Abu Hafs Al-Haddad, seorang ulama yang meninggal tahun 266 Hijri, 264 Hijriah. Dia kata, saya tinggalkan satu perbuatan tercela. Kemudian, buat lagi. Saya tinggal lagi, buat lagi. Sehinggalah perbuatan itu tinggalkan saya, baru saya tak buat. Ayat ni agak unik sikit. Dia kata, saya cuba meninggalkan perkara tercela. Perkara yang tak elok untuk agama. Contoh bagi orang awam, perkara tercela itu dosa. Orang atas sikit pada orang awam, orang khusus, perkara yang melalaikan itu tercela. Bagi orang yang atas lagi pada orang khusus ini ialah perkara yang menghijab dia atau yang kita katakan melekakan dia walau sebentar, tercela. Sebentar pun tercela. Sebab Allah perintah dalam Quran, ingat Allah banyak-banyak. Kalau dibuat sikit dia anggap tercela. Ini ada peringkat perbuatan-perbuatan tercela yang setiap orang tak akan sama antara satu sama lain. Bagi pakar, kalau dia tersilap sikit, dia anggap ini perbuatan tercela. Sikit je. Bagi orang yang bukan pakar, melihat ini sudah sempurna. Baik apa? Jadi kata Abu Hafs Al-Haddad, saya mula-mula tinggal perbuatan tercela. Tinggal dia datang balik. Contohlah, kita suka tidur pagi. Tidur pagi tercela tak? Bagi orang tak ada kerja, baguslah Ustaz tidur pagi. Saya pun bukan ada kerja. Daripada buat dosa, ayat dia, daripada buat dosa ngumpat sana sini, baik saya tidur. Saya tak buat dosa. Itu ayat orang awam. Sebab dia tak tahu pilihan lain. Pilihan dia antara tidur atau tak tidur. Tak tidur dia buat maksiat. Dia tak ada pilihan antara tidur atau buat baik. Jadi bagi orang yang atas sikit, saya nak tinggalkan tidur pagi ni. Sebab dia menghalang kebaikan. Sebab mengikut kajian, dia baca kajian. Perkara yang merosakkan otak ni ada 7. Yang rosakkan otak kita. Yang pertama, tidur pagi. Otak jadi rosak. Ingatan kita jadi lemah. Tak apalah Ustaz, kita pun bukan ngapal Quran. Tidur je lah. Tak ngapal Quran, tak ngapal hadis Ustaz. Tak apa Ustaz kan ngapal Quran, Ustaz jangan tidur. Saya tak apa Ustaz, tak apa Quran, tak apa hadis. Otak ni dia rosak bukan sebab apa Quran, apa hadis. Bukan sebab kerana kita perlukan dia untuk menghafal Quran atau hadis. Lebih pada itu, kekuatan. Otak ni bila dia tak rosak tuan-tuan, bila kita kena musibah, otak ni kuat. Dia boleh fikir banyak cabang. Tapi kalau otak dah rosak, musibah sikit je, kerjanya nangis je. Nangis, sedih, tu kerja dia. Sebab otak rosak. Jadi, bila para pengkaji mengatakan bahawa antara perkara yang 7 perkara yang merosakkan otak ialah tidur pagi sebagai contoh. Bagi orang yang saya katakan ingin mencari kebaikan dalam hidup,
dia cuba menghalang atau mengelakkan perkara seumpama ini. Macam mana nak tinggal tu? Macam mana nak tinggal tidur pagi? Dengan cara lawan dia. Kata Abu Hafs Al-Haddad, dia kata apa? Ada satu perbuatan tercela, aku tinggalkan. Dia datang balik. Aku tinggalkan, dia datang balik. Aku cuba buat terus sehingga dia terus, benda tu yang tinggalkan dia. Macam mana benda tu tinggalkan dia? Benda yang sama dengan kisah yang pertama. Tuan-tuan, kalau kita terus lawan, akhirnya benda tu tak berminat dengan kita. Saya biasa katakan tidur dalam kuliah. Oh, ni penyakit saya. Tidur dalam kuliah. Ini lagi rosak otak ni. Tidur dalam kuliah. Yes. Ketika mana orang nak bagi dia boleh tidur. Ni nak bagi duit, nak bagi ilmu, nak bagi manfaat, dia boleh tidur. Jadi macam mana nak buat ni? Itu benda tercela, tercela. Bagi penuntut ilmu dia tercela. Macam mana nak buat? Lawan dia. Jangan. Sehingga tidur tu tak datang lagi waktu dengan kuliah. Ustaz saya alhamdulillah sekarang siapa pun kuliah ustaz, tak sedap pun saya tak akan tidur. Kenapa? Sebab saya selalu berusaha meninggalkannya. Akhirnya yang tu dah bosan sebab saya suka lawan dia, tidur tu pun lari ke tempat lain. Dia lari ke kawan saya sebelah. Kawan saya sebelah pula tidur. Dia lari dekat sangat kawan sebelah ni. Ada orang dia lari jauh. Jadi tuan-tuan sekalian, asas dalam meninggalkan perkara tercela itu lawan, jangan buat. Bila jangan buat sampai mereka beberapa kali kita tak buat, akhirnya benda tu tak minat lagi dengan kita. Takkan minat, takkan suka dengan kita. Dan kisah yang ketiga, ni bagaimana kereduban, redu, hilang semangat dalam ibadat. Ada seorang ulama namanya Abu Amri bin Nujaid yang meninggal tahun 366 Hijriah. Cerita dia sebelum jadi ulama. Ni dia jadi ulama besar dah. Tapi cerita dia sebelum jadi ulama, dia berguru dengan Abu Usman Al-Hiri An-Naisaburi yang meninggal pada tahun 298 Hijriah. Tuan-tuan, bila dia belajar untuk guru dia, maka dia ada hari dia tak semangat. Akhirnya dia meninggalkan tok guru dia. Ni biasalah. Tanyalah tok guru, ramai mana anak murid kita lari? Ramai ustaz. Lari sebab apa? Macam-macam. Lari macam-macam. Ada lari berganti-ganti. Ada lari ustaz memang lari pecut, berdesuk, hilang terus, tak nampak patah hidung dah sekarang. Ada lari macam lari dalam bulatan, patah balik, semua patah balik. Tapi nak patah balik 2 minggu jumpa sekali. Ada yang ustaz lari terus, dah kita katakan terus lari naik kereta hilang terus. Jadi kisah Abu Amri bin Nujaid, dia asal belajar rajin dengan Abu Uthman Al-Hiri. Lepas tu dia stop belajar. Dia stop belajar, dia pun mula hidup cara dia, tak belajar. Oh, ternyata tak belajar lagi seronok daripada belajar. Lalu tiba-tiba Abu Usman Al-Hiri terserempak dia di tepi jalan. Tuan-tuan bayangkan murid yang ponteng kelas, kemudian terjumpa tok guru dia, macam mana? Kan ada pengalaman zaman sekolah rendah dulu, kalau ponteng sekolah. Jumpa cikgu, memang kita buat tak kenal, macam kita duduk dunia lain. Maka Abu Nujaid ni, bila dia tengok Abu Usman Al-Hiri, tok guru dia dulu, maka dia cari jalan lain. Tok guru ni tahu ni anak murid lari ni, maka Abu Usman ikut dia. Ikut. Dah tuan-tuan, tok guru ikut, takkan nak lari lagi. Akhirnya berhenti juga. Berhenti, lalu Abu Usman pegang bahu dia. Pegang. Lalu dia kata, wahai anakku, kamu nak ke mana ni? Jangan kamu bersahabat dengan orang yang tak sayang pada kamu, melainkan orang itu maksum daripada dosa dan maksiat. Yang sayang kamu aku, kata Abu Usman, aku sayang kamu. Sebab itu aku beri ilmu pada kamu, beri nasihat pada kamu. Jangan kamu berkawan dengan orang tak sayang pada kamu, melainkan kalau orang tu memang selamat dari dosa, maksum. Yang ingin menyelamatkan kamu aku, kerana aku menyayangi kamu. Maka pesanan gurunya ringkas, supaya semua anak murid tahu tok guru ni sayang anak murid. Kenapa dia nak suruh anak murid datang kuliah? Supaya dia terselamat daripada banyak dosa dan maksiat, atau kelalaian, kelekaan, ataupun hal-hal lain yang menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Abu Nujaid dinasihati begitu, akhirnya dia kembali menjadi murid yang setia sehingga menjadi salah seorang ulama terkemuka zaman dia. Ini cerita bagaimana ketaatan kita, tuan-tuan, memang ada futurnya. Kisah yang terakhir dalam kisah-kisah bagaimana bila kita buat kebaikan, ada cabaran dia.
kita nak taubat ada cabaran dia. Kadang-kadang dah tinggal dosa buat balik. Dah tinggal dosa datang lagi buat balik. Ada seorang ulama nama Syekh Abu Ali Daqqaq yang meninggal tahun 405 Hijriyah. Dia cerita satu kisah. Dia kata ada seorang murid asalnya sudah bertaubat dan sudah mengikuti jalan-jalan orang bertaubat. Dia jadi baik, dah soleh. Tiba-tiba lama dia ulang balik jahat dia. Kembali jahat. Bila dia kembali jahat, terdetik di hatinya kembali, tak jadi ni, jahat balik dah aku. Boleh tak aku jadi baik semula? Dilema orang yang bertaubat. Bila dia kembali semula melakukan nista dan kejahatan yang pernah dilakukan, apakah masih baginya terbuka pintu taubat? Ya, kadang-kadang tuan-tuan, seorang yang saya katakan buat baik, buat jahat, kemudian taubat, kemudian dia buat jahat, dia nak kembali balik, dia rasa macam tak boleh, macam dia kalau balik semula macam main-mainkan taubat. Walah tidak. Ketika dia termenung, boleh tak saya taubat balik? Boleh tak saya taubat balik? Tiba-tiba dia terdengar suatu suara berkata, ya fulan, ata'tana fasyakarnaka, summa taraktana fa'amhalnaka, wa in utta ilaina qabalnaka. Wahai budak, dengar suara bercakap, budak, ketika mana kamu mentaati kami, kami akan memberi ganjaran kepada kamu. Kemudian kamu kembali meninggalkan kami, fa'amhalnaka, lalu kami masih beri tempoh pada kamu untuk kembali. Sekiranya kamu kembali, kami terima kamu. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Benar? Dilema orang yang bertaubat dan kembali buat jahat, kemudian terfikir kembali taubat. Apakah boleh saya bertaubat? Seolah nak kata, nak beritahu ginilah, waktu kamu buat baik Allah beri pahala, dan sekarang kamu buat jahat dan Allah belum matikan kamu, berarti Allah masih beri kamu tempoh untuk kembali semula. Dan bila mana kamu kembali semula, Allah sentiasa menerimanya. Walau berulang kali dosa kamu buat, walau berulang kali kesilapan kamu ulang, sekiranya kamu ingin kembali, pintu taubat Allah sentiasa terbuka. Tak ada seorang pun yang mampu, tidak ada seorang pun layak berkata pintu itu sudah tertutup. Tidak, dia sentiasa terbuka. Kerana itu tuan-tuan sekalian, bagi orang-orang yang sudah bertaubat kemudian kembali buat maksiat, lalu merasa lemah untuk kembali taubat, kita katakan sila bertaubat. Pintu taubat sentiasa terbuka, dan tidak ada orang yang boleh menjadikan kita berputus asa daripada rahmat Allah yang begitu luas. Taubatlah kita sehinggalah hari pertemuan kita dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.